Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita sambung lagi kelas matematik tingkatan 2. Hari ini kita masih lagi belajar bab 11 transformasi isometri. Standard pembelajaran untuk hari ini ialah 11.5.1 menyiasat hubungan antara kesan translasi pantulan dan putaran terhadap jarak di antara dua titik pada objek dan image dan seterusnya menerangkan isometri. So, kita dah belajar ketiga-tiga jenis transformasi, okay, iaitu translasi, pantulan dan juga putaran. So, hari ini kita akan tambah lagi satu yang ada kaitan dengan ketiga-tiga jenis tadi iaitu isometri. So, tajuk hari ini bermula di buku muka surat 230. Okey, saya nak kamu buka buku teks muka surat 230. Okey, ada nota sedikit berkaitan dengan isometri. Okey, jika objek dipetakan kepada suatu image yang sentiasa kongruen. Okey, kongruen perkataan ni kamu dah tahu. Apa maksud kongruen? Sama saiz, sama bentuk. Okey, so jika objek dipetakan kepada suatu image yang sentiasa kongruen, maksudnya objek dengan image kongruen tu kedua-dua objek dan image sama saiz, sama bentuk, maka itu merupakan isometri. So benda yang sama sebenarnya yang kita belajar ni. Kongruen isometri tu benda yang sama, iaitu objek dan image sama bentuk dan juga sama saiz. Okey, isometri ialah suatu transformasi juga. Okay, isometri ini merupakan suatu transformasi yang mengekalkan jarak antara sebarang dua titik pada objek asal. So, nanti kita lihat contoh. Kamu akan lebih faham lah. Okay, transformasi isometri akan mengekalkan bentuk dan saiz asal objek. Yang saya sebut tadilah, sama ciri dengan kongruen. So, sebenarnya apa yang kita dah belajar ketiga-tiga jenis iaitu translasi, pantulan dan putaran juga merupakan isometri. So sebenarnya benda ni dia pusing-pusing benda yang sama, kongruen isometri. Okey, so isometri tu juga merupakan translasi, pantulan dan putaran. Kita teruskan dengan contoh. Okey, antara A, B dan C. Okey. Kat sini ada 4 raja. Okey, yang satu tu objek. So, bermakna A, B dan C ni image lah. Nah, okey, antara A, B dan C yang manakah merupakan image isometri bagi objek di bawah suatu isometri. Maksudnya bagi objek ni lah. Ni objek. Okey. So, objek ni antara A, B dan C manakah merupakan image untuk objek yang diberikan. Okey, so kita dah tahu isometri ada 3 jenis. Iaitu apa dia? Translasi. Okey. Okey, yang kedua, pantulan. Okey, yang ketiga, putaran. Okey, so kesemua ni ciri dia yang paling utama apa dia? Bentuk. Okey, isometri. Ketiga-tiga ni, translasi, pantulan, putaran ni, ciri dia yang paling utama, yang sama ketiga-tiga translasi ada, pantulan ada, putaran pun ada, ialah bentuk dengan saiz mesti sama. Itu ciri yang paling utama. So, isometri pun benda yang sama lah. Ciri dia mesti, kalau kamu nak bandingkan, kalau kamu nak tentukan, kamu kena tengok dua ciri tersebut saja. Bentuk dengan saiz kena sama. So, kita bandingkan objek dengan A, dengan image A. Pertama, tengok bentuk. Sama atau tidak? Sama, betul tak? Okey. Yang kedua, saiz. Sama atau tidak? Pun sama. Jadi, jawapan kamu ialah A ialah isometri. Okey, A ialah isometri. Kalau dia suruh bagi tahu sebab, kenapa? Kerana bentuk dan saiz adalah sama. Okey. Yang seterusnya, kita banding pula objek dengan B. Okey, bandingkan objek dengan B pula. Okey, kalau kamu lihat kat situ, bentuk sama. Kan? Cuma saiz tak sama. Saiz B tu lebih kecil daripada objek. So, jawapan kamu, macam mana kamu nak tulis? B
bukan isometri. B bukan isometri. Kenapa bukan isometri? Dia kalau lah soalan, selalunya soalan macam ni dia suruh kamu bagi justifikasi atau sebab. So kalau dia suruh bagi sebab, kerana saiz yang berbeza. Okey. Nanti kamu boleh tulis je, tambah je nah. Sebab saya takut saya tak muat ruang. Okey, jadi kamu boleh tambah je. A ialah isometri kerana bentuk dan saiz adalah sama. B bukan isometri kerana saiz yang tidak sama. Okey, so kita bandingkan pula objek dengan C. So kalau kamu lihat C, bentuk pun tak sama, saiz pun tak sama. So jawapan dia adalah C bukan isometri. Itu sajalah. So untuk tentukan sesuatu tu isometri atau bukan, tengok dua perkara saja, iaitu bentuk, yang kedua saiz. Okey, bentuk dan saiz. Itu yang paling, kedua-dua ciri tu mesti ada. Kedua-dua ciri tu mesti sama. Okey, itu sahaja untuk 11.5.1. Okey, kita sambung lagi dengan 11.5.2. Menerangkan hubungan antara isometri dengan kekongruenan. Dua-dua ni ada kaitan lah. Kerana kedua-dua ni ciri yang utama mesti sama saiz dan juga sama bentuk. Okey, untuk standard pembelajaran 11.5.2, saya nak kamu rujuk buku teks muka surat 231. Okey, di sini ada nota. Okey, banyak juga nota yang kamu kena faham. Okey, di bawah suatu isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. Okey, tadi pun dah ada sebut. Okey, iaitu kamu kena faham ciri isometri itu apa? Sama bentuk, sama saiz. Objek dengan imej sama bentuk, sama saiz. Okey, so bila dia sama bentuk dengan sama saiz, mestilah kedua-dua, iaitu objek dan imej, mestilah kongruen. Nah? So, objek dan imej adalah kongruen sebab dia sama bentuk dengan sama saiz. So, isometri ialah, okey, isometri ialah transformasi yang imejnya kongruen dengan objek. So, dia ulang-ulang balik benda yang sama je. Isometri, kongruen. Kongruen, isometri. Senang nak ingat, kongruen dan isometri, objek dan imej adalah sama bentuk dan sama saiz. So, benda ni, benda yang sama. Istilah ya saja yang berbeza. Okey. So, kita tengok dulu yang nota yang sebelah kanan ni. Perhatikan objek berwarna ungu. Okey, so kalau lihat warna ungu yang hujung ni paling kanan ni. Ni ni. Yang ini nah. Okey, berwarna ungu. Okey, so bolehkah anda nyatakan imej yang kongruen? Imej yang kongruen. So, kena ingatlah ciri kongruen apa? Sama bentuk, sama saiz. Okey. Di bawah suatu transformasi pantulan. So, kena ingat balik ciri pantulan. Pantulan tu mesti ada paksi pantulan. So, kalau kita nak bandingkan, okey. Kita lihat ni ke semua rajah ni. Okey, yang ni ialah objek lah. Yang ungu yang belah kiri, yang belah kanan, paling kanan ni objek lah. So, yang mana satu adalah imej. Yang ketiga ni lagi, semua ni adalah imej. So, yang mana satu merupakan imej untuk objek yang berwarna ungu ni, di bawah suatu pantulan. Okey. Dan dia adalah kongruen. So, ciri yang pertama kena tengok bentuk. Bentuk mesti sama. So, kalau kamu lihat kat sini, okey, yang warna macam warna ungu juga kalau kamu lihat dalam buku teks tu, tapi dia lebih gelap. Okey, yang ni bentuk sama. Saiz pun sama, betul tak? So, yang ni mungkin jawapan. Okey. Tapi sekali kita kena tengok ni, dia mesti memenuhi ciri pantulan. Yang kedua, yang warna seperti warna oranye ni. Bentuk dah sama tapi saiz tak sama. So, yang ni salah lah. Okey. Yang ketiga ni, yang warna hijau ni, bentuk pun tak sama. Walaupun dia 4 sisi juga, tapi bentuk dia tak sama. Okey, kalau kamu perhati betul-betul, bentuk dia tak sama dan saiz pun tak sama. So, bermakna rajah yang duduk bersebelahan dengan objek lah. Okey, so jawapan dia ialah rajah yang bersebelahan dengan objek. So, dapatkah anda tentukan paksi pantulan? So, kalau dalam pantulan, dia mesti ada paksi pantulan, iaitu cermin. Kalau kamu ingat balik, nota saya berkaitan dengan pantulan. Paksi pantulan tu adalah cermin. Okey? So, bermakna, di mana paksi pantulan? So, kalau kamu lihat di sini, objek sebelah kanan, imej sebelah kiri. Okey, so dia duduk kanan kiri. So, paksi pantulan akan duduk mencancang. Betul tak? Dia akan duduk mencancang dan di tengah-tengah. So, paksi pantulan kamu ada di sinilah. Ni. Di sini. Inilah paksi pantulan. Senang saja.
Pantulan sebenarnya adalah paling mudah antara ketiga-tiga jenis transformasi, iaitu antara translasi dan juga putaran. Pantulan transformasi yang paling mudah. Okay, so paksi pantulan akan duduk mencancang, iaitu menegaklah, kerana imej dan objek duduk kiri dan kanan. Sekiranya imej dan objek tu duduk atas bawah, paksi pantulan kamu akan jadi mengufuk. Macam itulah. Boleh juga paksi pantulan kamu jadi menyerong. So ikut situasi. Okey, so kita patah balik, kita tengok balik nota yang sebelah kiri. Imbas kembali. Maksudnya kamu dah belajar benda ni. So apa dia yang ada dalam nota imbas kembali? Okey, dua rajah adalah kongruen jika bentuk dan saiz adalah sama. Benda ni duk ulang lagi ni. Macam rajah ni lah. Rajah segitiga warna biru ni. ABC dan LKM ni. Kamu lihat, bentuk sama, saiz pun sama kan? Okey, so kedua-dua ni kongruen lah. Okey, so ABC dan KLM adalah kongruen di bawah apa? Di bawah suatu apa? Antara tiga-tiga jenis transformasi. So ini adalah merupakan transformasi translasi. Kenapa translasi? Kamu lihat, orientasi dia sama, cuma dia bergerak pergi ke kanan sahaja. Okey, contoh kalau ABC ni objek, KLM ni image, objek bergerak pergi kanan. Dia tak turun, dia tak naik. Dia bergerak pergi kanan. Macam itulah. So ini adalah translasi. Yang tadi, yang rajah warna ungu ni untuk pantulan. Yang rajah warna biru ni untuk translasi. So kedua-dua ni adalah isometri. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan contoh. Okey, objek A, B dan C, objek A, B, C dan D. Okey, ada 3 objek kat sini. Adalah kongruen. Okey, semua sama. Sama bentuk, sama saiz. Nyatakan isometri yang memetakan. Okey. Nyatakan isometri. Maksudnya isometri kamu 3 jenis lah. Nah, sama ada translasi, pantulan atau putaran. So, nyatakan isometri yang memetakan. Okey, kita lihat soalan A. Objek A kepada B. Okey, kamu lihat dalam rajah. A kepada B. A kepada B. Nampak? A kepada B. Kalau kamu lihat, A kepada B. Okey, dia dah terpusing. Kedudukan dia terpusing. Dia dah tak apa? Ekor dia pun ke tempat lain. Dia dah, orang kata, orientasi dia tidak sama. Orientasi dia bersongsangan. Okey. So, ini, kalau kamu lihat, ini adalah jenis apa? Okey, ini adalah putaran lah. Kalau kamu lihat dua bentuk, objek dengan image yang memang kedudukan dia memang lari, okey, dan juga orientasi bersongsangan, itu memang putaran. Senang saja nak kena pasti putaran. Okey, kalau kamu lihat pula A kepada C. Objek A kepada C. So, kita nak lihat A kepada C. So, kalau kamu lihat, nampak tak? Ni anak panah dia, yang ni duduk bawah, yang ni pun duduk bawah. Yang ni duduk atas kiri, yang ni pun duduk atas kiri. Nampak? Okey, dia sama. Kedudukan, dia punya kedudukan sisi-sisi tu sama. So, bila kedudukan sisi tu sama, cuma tempat je berbeza. Okey, tempat je berbeza. Jadi, ini ialah apa? Orientasi dia sama, dia berubah kedudukan tempat saja. So, yang ni ialah translasi. Okey, so yang ni adalah translasi. Okey. So, satu lagi. Kita nak lihat. Apabila A. Okey. Objek A kepada objek D pula. A kepada D. Okey, so kalau kamu lihat dekat A kepada D ni. Okey, nampak dia bertemu. Dia apa? Menghadap antara satu sama lain. Dia mengalami apa sebenarnya ni? Bucu ni menghadap bucu ni. Nampak? Bucu yang sama ni menghadap. So, yang ni ialah yang satu lagi lah. Iaitu pantulan. Iaitu dia macam, anggap kata dia menghadap melihat cermin. So, bila dia melihat cermin, berlaku pantulan. So, muka akan nampak muka lah di dalam cermin. So, senang saja. So, bila soalan suruh kamu nyatakan isometri, jawapan kamu mana-mana antara 3 jenis ni lah. Okey. Okey, kita dah sampai ke standard pembelajaran yang terakhir untuk hari ini, iaitu standard pembelajaran 11.5.3, menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongruenan. Okey, untuk tajuk ini, kamu buka buku teks muka surat 232. Okey, ada sedikit nota dekat sini.
Okay, apabila menamakan poligon, maksudnya apabila kamu nak melabel poligon yang kongruen. So, maksudnya dua-dua poligon tu kongruen, sama bentuk, sama saiz. So, tertib huruf. Tertib huruf atau susunan huruf mestilah berdasarkan bucu atau sudut yang sepadan. Maksud dia di sini. Okay, kita lihat ada contoh kat sini bawah ni ada dua sisi 4, iaitu sisi 4 yang pertama A, B, C, D. Sisi 4 yang kedua bentuk sama, saiz sama, tetapi sisi dia kedudukan dia dah berubah. So macam mana kamu nak melabel? So katalah kita anggap sisi 4 A, B, C, D ni adalah objek. Okay. So sisi 4 yang kedua ni adalah image lah. So image ni dah terkalih kedudukannya, tapi benda kedua-dua ni adalah kongruen. So macam mana kita nak label? So kalau kamu lihat dekat sini, A ni kedudukan dia yang baru ialah S. So sebenarnya S ni adalah objek A. So pasangan dia di sinilah B. Nampak? Okey. So C akan berada di sinilah. Okey, yang terakhir adalah D. Sebab itu nampak bawah ni ada nota sisi 4 A, B, C, D dan sisi 4 S, R, Q, P. Okey, so cara nak susun, nak label tu kena ikut turutan huruf lah. Yang sepadan adalah kongruen. Turutan huruf tu tak semestinya berturutan. Macam ni dah terbalik, sepatutnya P, Q, R, S kan. Tetapi sebab dia kedudukan dia dah terkalih, sebab tu dia akan jadi S, R, Q, P. Yang penting dia mesti sepadan dengan objek. Okey. So ada contoh dekat sini. Dalam rajah di bawah A, B, C, D. Okey, dalam rajah di bawah A, B, C, D ialah image bagi P, Q, C, S. Okey. So A, B, C, D ni adalah image. Image bagi P, Q, C, S. Okey, P, Q, C, S. So bermakna P, Q, C, S adalah objek lah. Di bawah satu isometri. Kenapa dikatakan kedua-dua rajah ni isometri? Kerana kedua-duanya sama bentuk, sama saiz. Okey. So kamu boleh tahu tak apakah jenis isometri untuk kedua-dua rajah ni? Translasi, pantulan atau putaran. So kita cek. Kalau translasi, memang kedudukan dia berubah. Objek duduk belah kiri, kanan. Image duduk belah kiri. Tetapi orientasi dia songsang. Nampak tak? So ini adalah orientasi dia bertentangan. Jadi ini bukan translasi. Okey, jika pantulan, okey, kita cek betul tak pantulan. So pantulan orientasi dia akan songsang. Maksudnya dia akan duduk bertentangan. So kalau kita lihat kat sini, ini adalah isometri jenis pantulan lah. Okey. Okey. So kita tengok kat sini diberi DCS. Okey, DCS ialah garis lurus. Ini penting ni. Kerana soalan ni berkaitan dengan sudut. So kita tahu sudut pada garis lurus berapa? 180 kan. DCS ni bermakna sudut. Kalau ada sudut pada garis lurus dia akan jadi 180. So hitung sudut PQC. So kita nak cari nilai sudut PQC. Kat mana sudut PQC? Okey, kamu lihat kat sini, ini P, ini Q, ini C. So bermakna sudut yang kita nak tahu adalah sudut yang di sinilah, di Q ni. So berapa nilai sudut dekat Q? So kalau kita tahu sudut sebelah ni, kita boleh tahu. Ataupun kita tahu semua nilai sudut di dalam ni, kita boleh tahu nilai sudut dekat Q. Kenapa? Kerana sudut di dalam sisi 4, nilai dia adalah 360. So kita kena cari sudut yang satu ni. Sebab dua-dua ni tahu, ini adalah sudut tepat, sudut tegak. Okay, 90. Simbol ni 90, 90. Kita dah tahu dah, dua ni adalah 90. Yang ni pun 90. So, kita nak tahu sudut dekat Q. Bila kita nak tahu sudut dekat Q, kita kena cari sudut dekat C. So, inilah pentingnya yang ayat tadi tu. Diberi DCS ialah garis lurus. So, apabila garis lurus semua ni, daripada sini, sambung mai ke sini, semua 180. Nampak? So, kita boleh carilah. Macam mana kita nak cari? Kita ambil nilai. Okay. Sudut C. Kita nak cari sudut C. Sama juga dengan semua kat situ, kalau garis lurus tu 180. So kita tolak dengan ni 50. Nampak tak 50? Okay, tolak dengan 50. Okay, kita tolak dengan 50. Tolak dulu dengan 50. Lepas tu kita kena apa? Belum dapat jawapan lagi. Kamu nampak sudut ni ada dua ni. Kat sini satu.
dekat sini satu. So, kedua-dua sudut ni sama saiz lah sebab ini adalah kongruen. Bila kongruen, panjang sisi, sudut semua sama saiz. So, bermakna seterusnya kita kena bahagi dengan 2. Okey. Jadi, kita carilah nilai sudut C 180 tolak 50 adalah 130 darjah. Kita bahagi dengan 2. So, kita akan dapat nilai satu sudut adalah 65 darjah. So, bermakna sudut dekat C ni 65 darjah. So, apabila kita dapat sudut dekat C, kita akan dapatlah sudut. Ini simbol sudut lah. Sudut PQS. So, kita nak tahu sudut PQS. Tadi saya dah sebut. Ini ciri sudut pedalaman. Sudut yang duduk di dalam bentuk yang mempunyai 4 sisi adalah 360. So, kita ambil 300 semua total nilai sudut 360. Kita tolak dengan apa? Tolak dengan 90. Tolak lagi dengan 90. Dan kita tolak sudut yang kita cari tadi. Iaitu 65. So, kita akan dapat nilai sudut yang ada di Q iaitu 115 darjah. So, soalan ni ada kaitan. Dia tak boleh direct terus cari nilai sudut. Kena cari sudut yang lain. So, kamu kena tahu dah. Kalau soalan berkaitan dengan sudut, selalunya soalan yang penyelesaian masalah macam ni, soalan penyelesaian masalah lah, soalan bukan direct. So, bila kita nak tahu sudut Q, kita kena cari sudut yang lain. Sudut yang lain-lain. Macam ni kena cari sudut C. Ada juga soalan yang kena cari sudut lain-lain. Ada 2 sudut kena cari dulu, baru dapat sudut yang soalan tu nak. Jadi, soalan macam ni selalunya markah dia akan lebih daripada 1 lah. Markah dia boleh jadi 2 atau 3 markah. Okay, so kamu nanti buat soalan, kena faham kehendak soalan. Dan kena tahu soalan ni, sebenarnya nak cari sudut Q, tetapi kena tahu sudut lain. Nak tahu sudut lain, kena tengok rajah, kena tengok penyataan. Dalam penyataan tu sebenarnya ada maklumat-maklumat yang boleh bantu kamu untuk mencari nilai sudut. Okey, jadi itu sahaja kelas kita untuk hari ini. So, untuk hari ini saya nak kamu cuba buat latihan. Jom cuba 11.5. Okey, di buku teks muka surat 233. So, pastikan kamu faham soalan lah. Baca soalan, gariskan maklumat-maklumat penting. Okey, dan cuba jawab. Jika ada soalan melibatkan rajah, kamu kena tirulah rajah tersebut. Okey, sebab soalan macam ni, rajah kamu kena sama dengan dalam buku teks. Kamu tak boleh buat rajah kamu sendiri. Okey, so selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.